nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair. Ya Fattahu ya Fattah, ya Alimu ya Alim, wa bika nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Selama, Ibu Kulsum, Ibu Nik Norizan, Ibu Zanita, Ibu Asimah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ibu Ayah ya. Kita sambung pengajian kita pada pagi ini. Hari ini hari Jumaat bersamaan 23 hari bulan 10 tahun 2020. Alhamdulillah. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disambung pengajian kita hari ini ayat yang ke-22 daripada surah Yasin. Kelas pukul 8.45 pagi hari Jumaat 23 Oktober 2020. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Shadaqallahul azim. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, wa ma liya. Jadi wa ma liya ni kita boleh terjemah terus, wa ma liya, dan apakah yang dapat menghalangi aku? Dan apakah yang dapat menghalangi aku? Okey, jelas Ibu Ayah. Wa ma liya kita boleh terjemah dan apakah yang dapat menghalangi aku? Dalam tafsir bagi tahu, ayyu mani'in yamna'uni min ibadatil ladzi khalaqani. Siapa yang dapat menghalang aku? Jadi wa ma liya ni boleh terjemah apa yang dapat menghalang aku, siapa yang dapat menghalang aku. Boleh terjemah macam itu. Okey, Ibu Ayah, apa terjemah Ibu Ayah? Wa ma liya saja. Apa terjemah Ibu Ayah? Wa ma liya. Apa terjemah Ibu Ayah? Dan mengapa aku, nampak terjemah Ibu Ayah pun, dan mengapa aku, cantik ya. Okey, sekejap. Jadi terus wa ma liya tu terjemahnya dan mengapa aku, ya. Kalau ikutkan secara harfiah, wa ma liya tu, wa ma tu terjemah lain, liya tu terjemah lain. Tapi kita terus faham wa ma liya dan mengapa aku, ataupun macam Masjid Nurul Aini punya terjemah, dan tidak ada alasan bagiku pun boleh. Dan tak ada alasan bagiku. Boleh juga, tak ada masalah. Bahkan ini yang lebih tepat. Terjemah wa ma liya dan tak ada alasan bagiku, ini lebih tepat daripada dan mengapa aku. Ya? Boleh Ibu Ayah? Jadi kalau Ibu Ayah yang Quran terjemah dan mengapa aku, boleh ambil terjemah Masjid Nurul Aini dan tidak ada alasan bagiku, ini terjemah yang lebih tepat. Okey, boleh Ibu Ayah ya? Itu yang lebih saya suka dan lebih tepat insya-Allah. Kerana ma tu
Ma nafiah. Ma tu ma nafiah. Li itu bagiku dan tidak bagiku. Itu terjemah asalnya dan tidaklah bagiku ataupun dan tidak ada alasan bagiku. Boleh goyang insya-Allah. Kemudian la a'budu. La a'budu. Okey. Ibu yang dalam bahasa Arab kita ada fi'il abada dan mudhari'nya ya'budu. Fi'il madhi abada. Fi'il mudhari'nya ya'budu. Okey. Ibu ayah abada ya'budu. Abada ya'budu maksudnya menyembah. Kita ada buat latihan hari itu, ya. Abada ya'budu maksudnya menyembah ataupun beribadah. Tengok pada konteks terjemah dia. Jadi ibu-ibu ayah yang akan belajar, ibu-ibu ayah yang akan belajar Surah Al-Miftahi intik ke-9 yang akan bermula pada 15 November bulan depan, akan belajar abada ya'budu ni, akan belajar insya-Allah, jangan risau. Jadi sekarang dengar dulu. Dia abada ni past tense. Fi'il madhi ya'budu present tense, fi'il mudhari'. Fi'il madhi, fi'il mudhari' akan belajar nanti insya-Allah. Ibu-ibu yang dah lama belajar abada ya'budu sulasi mujarrad, ibu bab apa? Ibu sebutkan apa nama babnya ibu? Abada ya'budu. Apakah nama bab? Bab sorofnya apa dia? Abada ya'budu. Apa nama bab? Sulasi mujarrad ada 6 bab. Ini bab apa? Abada ya'budu. Kita ulang kaji balik ibu ya. Betul Ibu Saidah, fa'ala yaf'ulu. Bab fa'ala yaf'ulu. Betul Ibu Saidah, Ibu Maryam, betul masya-Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Zabida. Okey. Jadi Ibu ayah, a'budu ini adalah fi'il mudhari'. Ibu ayah cuba buka mustawa 1. Buka mustawa 1 nota 16. Buka mustawa 1 nota 16. Dah buka komen dah? Kalau dah buka komen dah, mustawa 1 nota 16. Okey. Ibu ayah, kotak ke berapa yang menunjukkan makna saya? Kotak berapa yang menunjukkan makna saya? Kotak ke berapa? Kotak 13. Iaitu baris yang kelima sebelah kanan. Ya. Baris bawah sekali sebelah kanan itu kotak ke-13. Jadi untuk fi'il mudhari' kotak 13 memberi makna saya. Rumus yang saya bagi ibu ayah mula dengan huruf apa? Untuk memberi makna saya pada fi'il mudhari'. Mula dengan huruf hamzah ya. Mula dengan huruf hamzah. Jadi tadi saya bagi fi'il madhinya abada, fi'il madhinya abada. Fi'il mudhari'nya ya'budu. Ya'budu tu kotak pertama. Kalau kotak pertama mesti dia seorang lelaki. Ya'budu dia sembah. Tapi kalau memberi makna aku sembah atau aku sembah, okey. Tukar ya kepada hamzah. Ya'budu jadi a'budu. Maka a'budu aku menyembah. Tapi sebelum a'budu adalah kan, adalah nafiyah. Adalah nafiyah. Maka ibu bila masuk la nafiyah pada fi'il mudhari', terjemahnya akan jadi tidak. Dia akan jadi nafi. A'budu aku sembah. La a'budu aku tidak sembah. Boleh buat ya? La a'budu aku tidak menyembah. Boleh ya? Okey. Wa ma liya la a'budu aku tidak menyembah. Maksudnya wa ma liya dan tidak patut bagi aku la a'budu bahawa aku tak menyembah. Pasal apa? Ibu-ibu kena ingat apa yang penduduk Antakya ugut dia. Kalau kamu pun tak nak beriman pada kami, pada Tuhan kami, sekarang ni cerita ni boy ya. 3 orang rasul yang diutuskan oleh Allah telah diugut ancam bunuh oleh penduduk Antakya. Kemudian datang Habib An-Najjar tadi. Datang, yang mana Habib An-Najjar sebelum ni pernah tidak beriman. Datang 3 orang rasul tadi, doa pada Allah hingga penyakit kusta dia sembuh, maka dia pun beriman dengan iman yang sangat mantap. Dia dapat dengar berita 3 orang rasul dah diugut bunuh. Dia tengah-tengah kota Antakya, dia pun berlari bergegas dan pergi sana. Dia pula diugut. Kalau kamu ni nampak gaya macam dah beriman dah dengan Tuhan 3 orang rasul ni.
Kalau kamu tak nak keluar daripada agama yang kamu sembah sekarang ni, menyembah Allah Ta'ala, kami akan bunuh kamu juga. Jadi dia kata, wa maliya, dan tidaklah bagiku. Maksudnya, dan mengapa tidak aku? Ataupun, wa maliya, dan tidaklah patutnya aku. Apa yang tak patut? La a'budu. Tak patut aku ni, kalau aku tak menyembah. Siapa? Allazi. Ibu ayah allazi, dia yang. Terjemah allazi sahaja, dia yang. Siapa dia? Dia kembali pada Allah lah. La a'budu, aku tak menyembah. Allazi, dia yang. Ibu biasa tak dengar allazina? Biasa dengar allazina kan? Kalau allazina untuk banyak. Bilangan banyak ataupun ramai. Tapi kalau allazi, bilangan singular. Jadi Allah Ta'ala bilangannya berapa? Banyak ke? 2 ke? Allah Ta'ala bilangannya esa. Allah Ta'ala itu esa. Maka ibu ayah digunakan kalimah allazi menunjukkan kepada bilangan yang tunggal. Ya. Wa maliya, mengapa tidak bagiku? La a'budu, aku tak menyembah. Allazi, dia yang. Fatara. Ibu ayah. Fatara. Apakah dia makna fatara? Fatara maksudnya mencipta. Tapi saya nak tengok fi'il mudhari' dia macam mana. Yafturu ke yaftiru? Sekejap ya, saya tengok. Saya confirmkan balik. Tengok kamu sekejap ya. Sekejap ya. Okey. Fatara yafturu. Ibu ya. Fatara fi'il madhinya, past tense-nya fatara, fi'il mudhari'nya yafturu. Okey. Fatara yafturu. Fatara yafturu. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatara yafturu. Ini juga sulasi mujarrad daripada bab fa'ala yaf'ulu. Ibu-ibu ayah yang baru ikuti pengajian dengan saya, yang akan masuk, saya ulang lagi pasal ada ibu yang baru masuk. Sorof Al-Miftahi, peringkat pertama, intake yang ke-9, yang akan bermula pada 15 November bulan depan insya-Allah. Jadi ibu ayah akan belajar benda ni. Fatara yafturu ba fa'ala yaf'ulu. Okey. Untuk bagi galakan kepada ibu-ibu yang baru belajar ni, saya nak tanya. Tolong ibu-ibu yang belajar daripada asas dengan saya sejak beberapa bulan, tolong komen boleh ya. Ibu-ibu ayah yang dah ikuti Sorof Al-Miftahi peringkat pertama, dah habis, yang asalnya belajar daripada kosong, sekarang ni boleh komen tak? Mudah ke tidak sebenarnya bahasa Arab ni? Kalau kita belajar ikut kaedah dia. Mudah ke tidak? Tolong komen, tolong bantu ibu-ibu yang baru nak belajar ni, takut ibu-ibu takut nak belajar pasal apa benda pula. Fatara yafturu fa'ala yaf'ulu ni. Ibu Bahariah daripada Seri Gombak. Mudah. Ibu-ibu lain macam mana yang baru belajar? Boleh tolong tunjukkan pada ibu-ibu lain. Ibu Kulsum mudah, masya-Allah, tabarakallah. Menulis susah, sekarang mudah. Betul ibu. Ibu Saidah di antara yang belajar daripada zero. Alhamdulillah. Jadi dengan ada kesungguhan. Jadi ibu-ibu yang baru belajar, jangan takut ya. Jangan takut. Mula-mula memang kalau dengar ni macam tak faham apa benda lah fa'ala yaf'ulu, apa benda pula. Fatara yafturu, madhi mudhari'. Belajar insya-Allah faham. Share nota, nanti saya akan bagi nota Puan Mazwanda ya insya-Allah. Hari ni saya akan pergi ke Melawati, insya-Allah ada urusan kat sekitar Seri Gombak, Melawati ada urusan kat sana. Jadi kalau sesiapa tinggal area Gombak, Melawati, saya akan bagi bawa buku nota tu insya-Allah ya. Okey. Kita teruskan. Ibu yang dirahmati Allah. Jadi fatara ni fi'il madhi. Fatara ni fi'il madhi. Fi'il madhi maksudnya past tense. Fatara terjemahnya telah mencipta. Betul ibu ayah kan? Fatara telah mencipta. Fatara terjemahnya telah mencipta, telah menjadikan. Ni, okey, ibu ayah. Fatara telah menciptakan. Kalau saya apa? Saya asalnya ya saja. Belakang tu ya saja memberi makna saya. Tapi cuba ibu baca tanpa huruf nun. Jadi macam mana ibu? Fatara tambah ya mati. Cuba baca macam mana dia bunyi ya? Jadi macam mana ibu?
Pasal yang memberi makna saya tu ya tu, bukan nun. Jadi apa tu baca je? Fataroi. Ibu baca fataroi tu macam kena ke tak kena? Fataroi. Wa ma liya la a'budu alladhi fataroi. Tak cantiklah ibu ayah. Maka untuk menyelamatkan bacaan didatangkan huruf nun tadi. Maka fatara tambah nun. Nun tu dipanggil nun wiqayah. Nun wiqayah. Ibu pernah belajar sebelum ni. Nun wiqayah. Apa yang makna wiqayah? Penyelamat. Nun yang menyelamatkan keadaan. Sebutan tadi. Asalnya tak ada nun. Fatara tambah ya. Untuk mudahkan sebut, tambah nun tu. Maka nun tu baca baris bawah. Fataroni. Jelas ibu ayah semua? Okey. Jadi fatara fi'il madhi. Dia telah menjadikan ni saya. Siapa kata ni? Habib An-Najjar yang kata. Dia kata apa? Wa maliya. Mengapa tidak aku? Wa maliya, mengapa tidak aku? Ataupun dan tidakkah patut bagiku? Maksudnya patut ke aku ni? Patut ke aku tak sembah Allah Ta'ala? Padahal Allah Ta'ala dulu, masa aku sakit, dia yang sembuhkan aku. Dia yang bagi aku hilang penyakit-penyakit kusta ni. Sampai rasa tak sakit langsung. Aku berdoa pada dia dan dia sembuhkan aku. Takkan Tuhan yang buat baik pada aku nak buat engkar pada dia? Jadi, wa maliya, patut ke bagi aku? Itu terjemah wa maliya. Okey? La a'budu, aku tak sembah. Patut ke bagiku, aku tak sembah. Allazi, dia yang fatarani, telah menciptakan aku. Nampak ibu ayah? Okey. Wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un. Ibu ayah dalam bahasa Arab, kita ada fi'il madhi, raja'a. Mudhari'nya yarji'u. Yarji'u. Okey. Ibu ayah cuba buka yang ada, yang dah belajar surah Al-Miftahi, yang dah habis belajar dengan saya surah Al-Miftahi, intik pertama sampai intik ke-7. Intik ke-8 pun dah belajar dah yang saya nak cakap ni, dah salin sepatutnya. Tolong tengok pelajaran yang ke-6 sekejap ibu ayah. Buka yang ibu salin pelajaran ke-6. Sepatutnya ibu ayah dah salin ya, jangan tak salin ya. Saya bagi surah Al-Miftahi, semalam 2 orang saya reject. Untuk belajar surah Al-Miftahi dengan saya, 2 orang saya reject kerana tak bagi kerjasama. Tak bagi detail, kemudian tak kata setuju ke tak setuju dengan syarat yang saya bagi. Pasal apa? Saya bukan samping kita pendapatan kita, saya juga hanya nak jadi pelajar yang betul-betul kualiti, yang nak belajar. Walaupun ibu-ibu tu tak pandai tak apa, tapi memang nak belajar, saya akan bimbing insya-Allah. Tapi kalau rasa dah pandai, pernah belajar banyak tempat, lepas tu tunjuk sombong pada kita, saya tak nak ambil. Okey ibu, pastikan salin ya. Pelajaran yang ke-6, apa tajuknya ibu? Kotak tasrif 8. Bagus ibu. Mesti ya. Laju ibu. InsyaAllah. Okey, siapa dah buka komen dah? Siapa yang dah buka komen dah? Okey, alhamdulillah ramai dah buka ya ibu. Okey ibu. Yang belum belajar lagi tak apa, dengar dulu ya. Ibu-ibu yang tak belajar akan belajar insya-Allah. Kotak pertama untuk fi'il madhi ma'ruf. Itu dia. Raja'a tu fi'il madhi ma'ruf, maksudnya dia telah pulang. Waalaikumsalam Ibu Marusa. Okey. Dia telah kembali. Dia telah kembali. Raja'a, dia telah kembali. Kemudian kalau dalam bahasa Melayu kita panggil kata kerja aktif. Macam tu. Dia telah kembali. Kemudian fi'il mudhari' ma'ruf yarji'u. Dia sedang ataupun akan kembali. Itu present tense lah. Dia sedang ataupun akan kembali. Kemudian dia punya masdar, root word dia masdar ruju'an. Ruju'an. Saya tulis. Ra, jim, waw, ain, alif. Ruju'an. Masdar dia, root word dia. Dalam bahasa Melayu disebut rujuk. Rujuk. Suami merujuk isterinya. Suami bercerai dengan isteri, dia rujuk. Rujuk tu dikembalikan isteri daripada dia. Itu rujuk. Okey. Kemudian isim fa'il, orang yang balik, orang yang kembali dipanggil raji'. Raji', orang yang kembali, raji'. Itu nama dulu pelakon Omar Raji' itu orang gelap. Apa Raji'? Raji' ke rojak? Padahal raji' itu bahasa Arab tu, yang kembali.
Kalau ramai orang kembali pada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semua, kita semua akan kembali pada Allah. Kita semua ramai kan? Bila ramai digunakan jamak raji'una. Jamak muzakkar salim. Okay, kotak kelima. Penting ni, kotak kelima fi'il madhi majhul. Kalau kita belajar bahasa Melayu, kata kerja pasif. Okey, kalau tadi raja'an telah kembali, kalau telah dikembalikan, bukan dia kembali, dia dikembalikan, maka jadi ruji'a. Ruji'a. Kemudian kotak yang keenam untuk fi'il mudhari' pula. Fi'il mudhari' majhul. Dia sedang ataupun akan dikembalikan. Sedang dikembalikan ataupun akan dikembalikan. Maka jadi macam mana? Jadi yurja'u. Yurja'u. Tadi yarji'u dia kembali. Tapi kalau yurja'u dia dikembalikan. Dia dikembalikan. Okey? Ini yang kita nak tengok. Wa ila apa ni? Wa ilaihi turja'un. Ni perbahasan kotak ke-6 dalam tasrif 8 tu ya. Kemudian masdarnya ruju'an dan isim maf'ul marju'. Marju', maf'ul, marju'un. Okey. Kita fokus pada fi'il mudhari' majhul. Ibu-ibu ayah, fi'il mudhari' majhul. Tengok, buka nota 16, mustawa 1. Buka nota 16 ibu ayah. Mustawa 1. Apa ibu Zabidah tu? Tertype. Okey. Ibu-ibu ayah dah buka ya? Nota 16. Okey, tengok saya buat. Daripada kotak pertama. Rumus fi'il mudhari' yang kotak pertama, dia seorang lelaki dikembalikan yurja'u. Dia seorang lelaki dikembalikan yurja'u. Kotak kedua, mereka berdua lelaki dikembalikan yurja'ani. Kotak ketiga, mereka ramai lelaki dikembalikan mulakan ya, yurja'una. Kotak keempat, dia seorang perempuan dikembalikan turja'u. Kotak kelima, mereka berdua perempuan dikembalikan turja'ani. Kotak keenam, mereka ramai perempuan dikembalikan yurja'na. Kotak ketujuh, ni penting, dah sampai kalimah ni. Kotak ketujuh, kamu seorang lelaki dikembalikan turja'u. Kotak ke-8, kamu berdua lelaki dikembalikan turja'ani. Kotak ke-9, kamu semua ramai, kamu semua dikembalikan jadi mula dengan ta, belakangnya tambah waw nun. Dalam rumus saya bagi nota 16 tu, kotak yang ke-9 untuk kamu ramai lelaki mula dengan ta, belakangnya tambah waw nun. Maka jadi turja'una. Turja'una. Ibu-ibu tengok terjemah ibu ayah, mesti ada kamu, mesti ada di. Tak kira dikembalikan ke, dipulangkan ke, mesti ada kamu ataupun kalian, tunjuk depan kita, dan mesti ada di. Cuba tengok ibu ayah, cuba tolong terjemahkan, wa ilaihi turja'un. Apa terjemah turja'un? Ibu, ada tak kamu ke apa ke? Ibu Fairuz, mesti ada kamu. Okey. Kamu, kalian, kamu ataupun kalian dikembalikan. Ataupun akan dikembalikan. Kan Ibu Fairuz ada kamu kan? Kena sebut sekali. Ibu-ibu ayah nampak tak? Kan saya kata fi'il mudhari' boleh bagi makna sedang ataupun akan. Di sini makna akan. Kamu semua akan dikembalikan. Ya, kamu akan dikembalikan. Kamu semua boleh. Kalian boleh. Yang penting terjemah fi'il mudhari' majhul mesti ada di. Bila fi'il majhul mesti dimulakan dengan di. Pasal apa? Itu memang itu kaedah terjemahnya. Contoh saya kata ya, dalam bahasa Melayu ya. Ahmad makan nasi. Ahmad makan nasi. Ibu-ibu nampak tak siapa yang makan nasi? Nampak? Ada tak disebut siapa yang makan nasi? Disebut tak? Ahmad makan nasi. Siapa yang makan nasi? Ahmad. Ini fi'il ma'ruf. Yang diketahui siapa buat. Kalau saya nak kata Ahmad makan nasi, tapi Ahmad saya tak nak sebut, ayatnya akan jadi macam mana? Ahmad makan nasi, tapi saya tak nak sebut Ahmad. Jadi macam mana bunyinya? Nasi dimakan. Dhamir pun saya tak nak guna ibu.
Nasi dimakan. Nasi itu dimakan. Bila saya kata dimakan, saya sebut tak siapa yang buat? Saya sebut tak siapa yang buat makan nasi tu? Tak sebut kan? Maka itu dipanggil fi'il majhul. Yang tak disebut siapa buat. Jelas ibu? Jadi di sini turja'un, kamu semua dikembalikan. Ada tak disebut siapa yang kembalikan kita semua nanti? Sebut ke tidak dalam ayat tadi? Tak sebut. Tapi kita semua tak nak akan dikembalikan. Bukan kita sendiri yang nak kembali. Kita akan dikembalikan, dibawa depan Allah Ta'ala nanti. Jelas ibu? Okey, jadi kalau baca turja'un, kamu semua dikembalikan. Macam tu. Cuma ibu ayah, cuba tengok. Penting ya. Asal susunan ikut kaedah bahasa Arab, ilaihi tu duduk belakang tau. Turja'una ilaihi. Ini secara asas bahasa Arab macam ni. Tapi dah tentu Quran bahasanya lebih tinggi. Al-Quran bahasanya sudah tentu lebih tinggi. Maka ilaihi yang biasanya duduk di belakang telah dibawa ke depan. Saya ulang. Ilaihi sepatutnya turja'una baru ilaihi. Tapi dalam ayat ini dan banyak ayat lain dalam Quran, ilaihi ini, jar majrur ni dibawa ke depan. Apa tujuan? Nak bagi tahu ibu ada makna taksis. Maksudnya hanya kepada Allah kamu semua dikembalikan. Dan hanya kepadanya kamu semua dikembalikan. Jadi ibu ayah, ada tak dalam Quran ibu ayah? Mungkin tak ada hanya. Mungkin terjemahnya dan kepadanya kamu semua dikembalikan. Tapi ada tak Quran ibu ayah yang terjemahannya? Mana tahu kalau ada yang terjemahannya? Hanya kepadanya. Ada tak? Oh ada, Ibu Fadul ada. Alhamdulillah ada. Ibu Maryam pun ada. Okey, bagus-bagus, masya-Allah. Saya tak tahu pun ada ya. Jadi ibu ayah, kenapa datang mana hanya? Saya tak tahu. Dalam ni memang tak sebut. Saya guna kitab tafsir kemudian memang tak ada sebutlah. Cuma kaedahnya macam ni ibu ayah. Kenapa ada hanya kat situ? Kerana ilaihi itu dibawa ke depan. Itu kaedahnya. Itu cantiknya bahasa Quran ni. Pasal tu ibu ayah kena belajar bahasa Arab dan kena ikutkan dia dengan Quran. Bahasa Arab pun ibu belajar, sorof, nahu belajar, insya-Allah dengan saya ke dengan siapa-siapa. Masa yang sama tafsir harfiah pun kena belajar supaya ia mengemaskan ilmu ibu. Boleh ibu ayah insya-Allah ya, akan mengemaskan kefahaman ibu ayah semua insya-Allah. Alhamdulillah. Jelas ibu ayah semua? Tahu tak siapa dah faham kenapa ilaihi itu dikedepankan? Siapa yang dah faham sekarang ni? Faham ibu? Alhamdulillah. Okey, ibu nampak ya? Ibu jangan dengar saja ibu. Ibu kena tulis nota tu. Ini kira macam ibu sebenarnya cara kita belajar ni macam belajar dekat kelas universiti ibu ayah ya. Macam kita belajar dekat kelas dalam universities. Ibu-ibu ni macam belajar dekat kelas dalam universiti. Pengajian yang detail dan ibu-ibu kena tulis sendiri ikut apa yang ibu faham. Kalau ibu tak tulis, ibulah yang rugi. Kecuali kalau ibu memang tengah drive, tak dapat nak tulis, ibu tengah pergi pasar, sambil pergi pasar tu sambil tengok saya kuliah, tak apa. Tapi kalau ibu memang tengah duduk atas meja, tak ada buat apa, keluarkan buku, catat ibu. Itu cara belajar. Ataupun ibu ada kat pejabat. Kat pejabat sambil buat kerja tu tak dapat nak tulis. Tak apalah, buat kerja tapi tengah kuliah. Boleh ibu ya? Harap-harap ibu semua faham yang saya terangkan tadi insya-Allah. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kamu semua dikembalikan. Mana datang makna hanya? Dalam ayat ni tak ada pun kalimah hanya. Tapi metod susunan ayat itu yang menunjukkan ada makna hanya kat situ. Okey. Kita masuk pada tafsiran. Ai wa ma yamna'uni min ikhlasil ibadati lilladzi khalaqani. Dan tidak ada yang dapat menghalang aku daripada mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala yang menciptakan aku. Wa ilaihil marja'u wal ma'alu yaumal ma'ad. Dan hanya kepada Allah Ta'ala sahajalah tempat kembali. Hanya kepada Allah Ta'ala sahajalah tempat kita semua akan pergi pada hari yang dijanjikan nanti. Pada hari perjanjian nanti. Pada hari yang Allah Ta'ala janjikan nanti, kita semua pasti akan menghadap Allah Ta'ala. Kata Habib An-Najjar, macam mana aku nak ingkar pada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala bagi aku sembuh, Allah Ta'ala bagi aku rezeki, Allah bagi aku nikmat, Allah bagi aku iman, dan aku pula akan kembali pada Allah. Takkan aku nak kembali pada Allah? Bukan aku saja, kamu semua pun akan dikembalikan pada Allah.
Takkan kita nak kembali pada Allah dalam keadaan syirik pada Allah, dalam keadaan tidak menyembah Allah. Aku tak nak. Aku dah masuk Islam, aku dah beriman pada Allah, aku takkan engkar dengan iman aku pada Allah. Tengok ibu, iman Habib An-Najjar. Okay. Fayujazikum ala a'malikum, maka pada hari itu Allah Taala akan balas segala amal kamu. In khairan fa khairun, sekiranya amal itu baik, maka baiklah balasan Allah. Wa in syarran fa syarrun, kalau amalan itu buruk, maka buruklah balasan Allah Taala. Wal a'yaz billahi. Wa fi hadza targhibun bi ibadatillahi wa tarhibun min iqabihi. Maka dalam ayat ini, ayat yang kita baca tadi, apa pengajarannya? Ada galakan untuk beribadah pada Allah. Ayat ini galakan untuk kita yang baca ni, galakan untuk kita beribadah pada Allah. Tengok Habib An-Najjar masuk beriman pada Allah dalam keadaan dia seorang-seorang. Duduk di hujung kampung. Ibadah pun sembunyi-sembunyi dia ibadah dia. Pasal penduduk Antioquia kesemuanya tak beriman pada Allah. Bahkan mengugut Rasul-Rasul. Nak bunuh Rasul. Akhirnya dia tak tahan. Dapat berita Rasul-Rasul tu nak kena bunuh. Padahal Rasul-Rasul tu lah jadi sebab dia beriman pada Allah. Dia pun pergi bergegas. Dan dia menyatakan iman dia pada kaum dia. Iman dia pada Allah kepada kaum dia. Dengan berani. Jadi ini adalah galakan pada kita yang baca surah ini. Untuk beribadah pada Allah. Wa tarhibun min iqabihi, dan warning kepada kita daripada balasan Allah. Supaya kita takut pada balasan Allah. Summa akkada salamata manhajihi wa taqri uhum ala ibadat al-asnam. Okey. Kemudian dia menegaskan iman dia, jalan dia yang betul, dan dia telah menyalahkan mereka kerana mereka beribadah kepada berhala-berhala asnam. Asnam ni berhala ibu, sonam berhala. Kan? Ataupun yang dipuja. Sonam ni berhala ataupun benda yang dipuja. Alah, macam ibu biasa dengar lagu Hindustan tu lah, kan? Tujhe dekha to Ivana Sanam, kan? Itu lagu tu. Saya hafal tu je lah. Sanam tu pujaan lah. Mesti maksudnya kamu yang aku puja lah. Macam tu lah maksud dia. Kali ibu yang faham Urdu sini. Ada tak? Macam Royan ni, Ibu Zanita faham Urdu ke? Okay, Inspektor Sahab. Ibu yang jadi sanam tu maksudnya berhala, ya. Mereka menyembah berhala. Faqala ta'ala, Allah berfirman dalam keadaan menghikayatkan kata-kata Habib An-Najjar. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Sadaqallahul azim. Okay. Ibu-ibu ayah, pada perkataan a'attakhidhu ada dua kalimah. Pertama kalimah hamzah yang pertama, a saja. Kemudian kalimah attakhidhu. Attakhidhu datang daripada fi'il madhinya ittakhadha. Ya. Ittakhadha, mudhari'nya yattakhidhu. Okey. Ibu-ibu saya tulis tu. Fi'il madhinya ittakhadha, ta tu sabdukan. Ittakhadha. Ibu tulis balik. Alif, ta, kha, zal. Ta tu ibu sabdukan. Ittakhadha. Mudhari'nya ibu baca yattakhidhu. Yattakhidhu. Ittakhadha, yattakhidhu. Boleh ibu ayah, ya. Ta tu sabdukan, ya. Ittakhadha yattakhidhu. Dah ibu? Okey. Jadi ibu-ibu tengok. Tadi saya dah beritahu kalau fi'il mudhari' nak bagi makna saya macam mana. Yattakhidhu tu fi'il mudhari', present tense. Nak bagi makna saya, tukar huruf ya kepada apa ibu? Boleh tulis? Yattakhidhu, dia mengambil ataupun dia menjadikan. Hamzah, betul ibu. Jadi yattakhidhu,
ya tukar pada hamzah jadi attakhidhu. Maka kita baca attakhidhu. Hamzah pertama soalan, hamzah kedua adalah hamzah untuk fi'il mudhari' attakhidhu. Maka mesti ada makna soalan kat situ. Attakhidhu, mungkin kalau saya terjemahkan attakhidhu, adakah patut aku menjadikan? Ada mesti ada soalan, adakah? Attakhidhu mesti ada terjemah saya ataupun aku. Adakah patut saya menjadikan ataupun saya mengambil? Okey. Patut tu tambahan, kalau ada pun tak ada, tak apa, tak ada pun tak apa. Okey, apa terjemah attakhidhu saja ibu ayah? Mesti ada soalan, mesti ada makna saya dan menjadikan ataupun mengambil. Tolong terjemahkan ibu ayah, tulis terjemah masing-masing. Ibu Asimah, apakah aku akan mengambil? Boleh? Ada makna akan boleh? Apakah pasal fi'il mudhari' kan boleh sedang, boleh akan? Apakah tu pada hamzah? Apakah aku akan mengambil? Boleh Ibu Asimah. Ibu lain panjang sikit tulis kan? Tak apa. Mengapa aku akan menjadikan? Ibu Masjid Nurul Aini. Betul? Mengapa? Ibu Baharia, mengapa aku akan menyembah? Ibu Zabidah, mengapa aku akan menjadikan? Maknanya semua lebih kurang kan? Penting Ibu Ayah mesti ada soalan. Apakah ke, mengapa, tak kisahlah. Yang penting soalan. Hamzah tu. Apakah boleh? Mengapa pun boleh. Tapi mengapa tu terjemah untuk mudah faham saja. Tapi kalau harfiahnya apakah? Apakah aku akan menjadikan? Mana datang mana aku? Hamzah tadi. Kalau yattakhidhu dia menjadikan. Kalau attakhidhu aku menjadikan. Jadi soalannya, apakah aku akan menjadikan? Ini soalan pada orang kafir tadi. Apakah aku akan menjadikan? Siapa aku? Habib An-Najjar tadi. Min dunihi. Ibu ayah, kalau min duni, terjemahnya selain. Laisa laha min dunillahi kashifah. Min duni maksudnya selain. Min dunihi selainnya, hitunya. Okey. Apakah aku akan menjadikan min dunihi selainnya, selain Allah, alihatan sebagai Tuhan? Ibu ayah, patutkah pun boleh Ibu Azizah. Patutkah pun tak apa. Okey. Kita tengok pada kalimah alihatan. Ibu ayah ada baris atas kan, alihatan. Di sini terjemahnya sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan boleh, sebagai sembahan pun boleh. Apa terjemah ibu ayah alihatan? Apa terjemahnya? Alihatan. Apa terjemah ibu ayah alihatan? Tak, sebelumnya ada tak sebagai? Ada tak sebagai? Ada sebagai ke tak ada? Tadi saya kata tadi sebagai Tuhan. Ada tak sebagai? Tak ada? Okey, tak ada. Tak apa. Yang lain ada tak? Tak ada semua. Tak ada sebagai. Selain Allah, selain dia, Tuhan-Tuhan saja. Okey. Jadi ibu ayah boleh tambah ya. Sebagai Tuhan. Sebagai beberapa Tuhan lain. Sebagai. Maksudnya, attakhidhu, adakah patut aku menjadikan min dunihi selain daripada Allah alihatan, Tuhan-Tuhan lain pun boleh juga. Tak ada sebagai pun tak apa ibu. Tak ada sebagai pun tak apa. Terus Tuhan-Tuhan lain pun tak apa. Okey. Kalau ada sebagai pun boleh, kalau tak ada sebagai pun tak apa. Tapi yang penting ibu ayah alihatan, Tuhan-Tuhan lain. Okey. Kalau ada sebagai lagi pada saya lagi cantiklah kalau ada sebagai. Okey. Jadi saya ulang balik. Attakhidhu, patutkah aku menjadikan min dunihi selain daripadanya, daripada Allah, alihatan, Tuhan-Tuhan lain. Kali ini saya lebih berat kepada tak ada sebagai pun lagi bagus kot. Tak ada sebagai tu lagi bagus. Terus terjemah Tuhan-Tuhan. Okey. Macam mana sifat Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah Ta'ala ni? Yang mereka jadikan Tuhan. Ibu-ibu tengok ya. Dalam bahasa Arab, kita tengok dulu kalimah yurid tu ya. Kita ada fi'il madhi arada. Fi'il mudhari'nya yuridu. Arada yuridu. Apa terjemah arada yuridu ibu? Mungkin kita bincang kalimah ni dulu ya. Arada yuridu. Okey. Maksudnya mengkehendaki. Berkehendak. Arada Zaidun ayyakula. Zaid nak makan. Zaid hendak makan. Arada tu hendak, berkehendak.
Yuridu fi'il mudhari'nya. Okey, yuridu tu adalah fi'il mudhari', sedang ataupun akan berkehendak. Apa masdarnya Ibu Ayah? Ini tulislah sekali. Masdarnya iradah, pula. Iradah, iradatan. Iradah maksudnya kehendak. Kan biasa dengar kan iradah Allah kan? Iradah tu berkehendak. Okey, iradatullah, kehendak Allah. Ibu kalau betul Ibu. Kalau orang yang berkehendak, arada yuridu. Ingat, Ibu mula buat isim fa'ilnya dengan fi'il mudhari'. Pasal ni fi'il madhi 4 huruf, fi'il mudhari'nya yuridu, isim fa'il dibuat daripada fi'il mudhari'. Jadi macam mana Ibu? Atau wazan muf'ilun. Isim fa'ilnya akan jadi apa Ibu? Akan jadi begini. Muridun. Murid. Oh Ustaz, rupanya murid ni bukan murid sekolah tu ke Ustaz? Murid sekolah kan murid. Sekolah rendah kan panggil murid-murid. Sekolah menengah tak boleh panggil murid, kan orang marah. Panggil pelajar. Kalau universiti, dia orang lagi lah universiti. Ini adalah murid-murid universiti. Nampak macam apa benda lah panggil murid universiti. Tak sesuai. Yang betulnya mahasiswa universiti. Sebut biarlah gah sikit. Okay. Ibu ayah, sebenarnya saya, ibu ayah, semua manusia, kita semua adalah murid sepanjang hidup. Apa dia makna murid? Kerana murid maksudnya orang yang ada kehendak. Ibu duduk dalam kuliah sekarang ni, kuliah online. Walaupun online, bukan talaqi berdepan secara fizikal. Ini secara online saja. Ya, Ibu. Tapi Ibu kena ada kehendak. Kalau Ibu duduk dalam kelas ni, hanya duduk kosong. Pasal apa duduk? Duduk kosong saja dengar-dengar sambil buat kerja dengar-dengar. Itu Ibu belum murid lagi. Ibu hanya pendengar. Ibu belum jadi murid. Murid adalah orang yang ada kehendak. Seorang yang ada kehendak, apa dia buat? Bila dia ada kehendak, dia kehendakkan pada ilmu, apa dia buat? Dia akan catat, dia akan tulis. Jadi buku, hari ni sekian-sekian, tadi sekian-sekian, tajuk kita belajar pagi ni, harfiah, surah Yasin, ayat sekian-sekian. Ibu pun tulis poin-poin penting. Itu baru dinamakan murid. Jadi ibu fikirlah, ibu ni murid ke tidak? Ustaz, saya bukan murid, saya muridah dengan ta marbutah muannas. Okeylah ibu, yalah betul. Okey. Boleh ibu ya? Jadi balik tadi saya saja keluar sikit tajuk ya. Arada yuridu iradatan muridun. Murid adalah isim fa'il kepada iradah tadi. Maksudnya orang yang ada kehendak dipanggil murid. Sampai bila-bila kita adalah murid, bila orang dah tak rasa berkehendak pada ilmu, itu orang sombong. Orang yang dah tak rasa aku ni dah tak payah belajar dah pandai dah. Inilah orang jahil. Bermula kejahilan kita bila kita rasa kita dah pandai. Tak. Makin kita belajar, makin rasa bodoh. Saya ibu, makin saya mengajar ibu, makin saya rasa lah bodohnya aku ni. Banyaknya tak tahu. Maksudnya ibu, bila kita baca kitab-kitab ni, baru ya Allah punya macam-macam lagi yang dulu aku belajar, aku belum tahu lagi ni, baru baca. Belum lagi baca kitab-kitab tafsir yang lagi tebal. Ibu rasa macam tu tak ibu? Ada tak ibu rasa makin belajar makin tak pandai, makin belajar makin tak pandai? Ke ibu rasa makin belajar makin lebih pandai daripada orang? Betul ibu sangat rasa. Kalau ibu sangat rasa, maksudnya ibu memang seorang pelajar, memang seorang murid yang berkehendak pada ilmu. Kerana ilmu ni makin kita menyelam, makin haus, makin dalam ilmu tu. Dia orang yang main kat tepi-tepi laut, dia rasa macam dah happy sangat dah. Kalau dia masuk dalam, ya Allah banyaknya mutiara, macam-macam ada kat dalam. Betul ibu ya. Okey. Jadi in yuridni tadi ibu ya. In yuridni, yurid tadi daripada arada yuridu. Okey. Tapi ibu ayah saya tak dapat sambung lagi. Kita setakat ni saja insya-Allah. Besok Sabtu tapi saya rasa besok kita pun tak ada bergerak sangat. Boleh tak kalau besok kita buat Sabtu kita buat kuliah subuh? Boleh tak ibu? Buat kuliah subuh, boleh tak? Kita mula pukul 6 suku. Boleh tak ibu ayah? 6 suku sampai pukul 7. Siapa nak besok kuliah subuh? Sambung surah Yasin. Petang ni surah Kahfi. Boleh ya? Pukul 6 suku sampai pukul 7. Haji Nasir boleh ke Haji Nasir besok? Tengok Haji Nasir sibuk, ada urusan pula. Kalau Haji Nasir tak dapat, tak apalah Haji ni ya. Okey. Kalau Haji Nasir ada, Alhamdulillah ya. Kalau Haji Nasir tak ada, tak dapat sekali, tak apalah. Okey, ibu ya insyaAllah.
Okay, setakat ni saja Ibu ya. Ingat besok kita sambung daripada in yuridunir rahman sampai habis insya-Allah. Nah Ibu ya. Okay, setakat ini saja minta maaf Ibu, saya minta maaf segala kekurangan saya, minta maaf sangat-sangat ya. Saya tak pandai cakap pun laju. Maaf sangat Ibu Ayah ya. Mudah-mudahan dapat manfaat insya-Allah. Doakan, saya minta ibu-ibu semua tolong doakan saya, sebut nama saya Ibu dalam doa Ibu ya. Tolong sebut nama saya dalam doa Ibu. Sebut nama saya dalam doa Ibu, doakan saya dapat ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan saya dibangkitkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doakan saya jadi orang soleh. Doakan saya mati dalam redha Allah Taala insya-Allah Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ibu insya-Allah sama-sama doa Ibu ya. Ramai-ramai Ibu saya doakan ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua belajar dengan saya diampunkan oleh Allah Taala, dimasukkan syurga oleh Allah Taala, dibagikan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Ramai-ramai baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ibu minta maaf ya, minta maaf emosi sikit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.